Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi dalam live hari ini saya ingin uh, memetik kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini, di mana Tun telah menyarankan atau menegaskan agar Apandi Ali, bekas Peguam Negara, perlu disiasat kerana sesuatu yang mencurigakan dalam perwakilan Apandi Ali di dalam usaha Jolo untuk cuba menyelesaikan tuduhan terhadapnya, tuduhan 1MDB terhadapnya, dengan menawarkan sejumlah wang tertentu kepada kerajaan Malaysia. Jadi apabila Apandi Ali mewakili Jolo, ianya adalah sesuatu yang amat mencurigakan. Jadi Apandi Ali wajib disiasat. Jadi saya setuju dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad agar Apandi Ali disiasat segera. Dan untuk makluman saudara-saudari, saya telah menceritakan perkara ini beberapa kali di dalam live-live saya yang lepas. Tetapi jika anda terlepas tonton live saya, jadi anda scroll ke bawah dan tonton, sebab kebelakangan ini sememangnya live saya diganggu dari sudut pencapaian dia. So benda ni sedang dilakukan, dan bukan saya rasa ramai juga tergugat dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi jika anda terlepas tonton, anda scroll, anda rajin tonton live saya setiap hari, anda datang ke Facebook dan anda cek, dan setiap live saya akan diulang di YouTube pada pukul 9 malam. Okey, baik. Jadi sekarang saya setuju dengan saranan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi saya nak beritahu tang mana saya setuju dengan saranan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kemudian saya nak tambah lagi satu siasatan tambahan yang perlu dilakukan terhadap Apandi Ali. Jadi kita mulakan dengan saranan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi saya tidak ingin masuk dalam isu rundingan ataupun percubaan Jolo untuk berunding dengan kerajaan Malaysia dengan menawarkan sejumlah wang RM1.5 bilion bagi menyelesaikan tuduhan 1MDB terhadap Jolo. Jadi saya tidak ingin masuk dalam. Jadi ada laporan media yang telah keluar. Jadi Jolo telah menawarkan 1.5 bilion kepada kerajaan Malaysia. Untuk apa? Untuk selesaikan tuduhan 1MDB terhadap dia. Maknanya secara tidak langsung itu adalah satu pengakuan daripada Jolo. Dia mungkin ada ambil wang dan sebagainya. Jadi yang paling mencurigakan adalah Apandi Ali telah mewakili Jolo, dan perkara ini telah diakui oleh Apandi Ali sendiri selepas benda ni didedahkan. Jadi mengapa ianya mencurigakan? Kerana Apandi Ali secara tidak langsung, walaupun kita boleh kata Jolo memang ada hak untuk mendapat perwakilan perundangan, tetapi isunya Apandi Ali yang dipilih dan Apandi Ali yang bersetuju mewakili Jolo. Jadi timbul persoalan, adakah Apandi Ali mewakili Jolo atas kapasiti apa? Siapa yang menjadi dalang kepada perwakilan ni dan sebagainya. Banyak persoalan lah timbul. Saya tidak ingin masuk sebab saya bukannya pakar perundangan. Seharusnya benda ni diceritakan oleh pakar perundangan. Tetapi yang menjadi pelik di sini adalah Apandi Ali sama yang pernah mengadakan satu sidang media dan berkata Najib tidak bersalah atau tidak ada apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh Najib berkait dengan 1MDB dan SRC. Dan pada masa itu semua maklumat berkenaan dengan Najib, Jolo, kecurian dana 1MDB, semuanya sepatutnya ada dalam genggaman Apandi Ali. Kerana Apandi Ali boleh berkata Najib tidak terlibat, maknanya dia dah buat siasatan, kononnya lah. Okay? Jadi pada masa itu semestinya Apandi Ali sudah tahu perkara-perkara berkait Jolo, kesalahan-kesalahan yang yang dilakukan oleh Jolo yang kebelakangan ini sudah dibuktikan di Mahkamah Amerika Syarikat
secara sahih oleh FBI dengan bukti-bukti sahih yang telah menjurus kepada satu dakwaan jenayah oleh Mahkamah Amerika Syarikat. Dan bukti-bukti ini termasuklah bukti-bukti pengaliran dana 4 bilion ringgit lebih ke dalam akaun Najib dan anak tiri Najib, Riza Aziz. Jadi dengan pengetahuan semua ni sebagai peguam negara, kini setelah tidak lagi menjadi peguam negara, Apandi Ali membela ataupun mewakili Jolo dalam rundingan dengan kerajaan Malaysia untuk selesaikan tuduhan 1MDB terhadap Jolo. Bukankah ini satu yang mencurigakan? Jadi wajib disiasat. Saya setuju dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Jadi bagi mereka yang baru masuk, saya sarankan anda scroll ke bawah dan rujuk live-live saya lepas, kerana kebelakangan ini live-live saya telah diganggu. Ya, dan sentiasa juga rujuk kepada YouTube Regi J. Siritaudin di mana saya buat siaran ulangan. Jadi perkara kedua yang perlu disiasat berhubung Apandi Ali ini adalah seperti berikut, ya, dengar baik-baik ya. Apandi Ali mengambil alih daripada Tan Sri Gani Patail. Ya, dia ambil alih daripada Tan Sri Gani Patail yang dipecat. Dipecat oleh siapa? Dipecat oleh pentadbiran Najib. Maknanya Najib menasihati Yang di-Pertuan Agong dan seterusnya. Gani Patail telah dipecat sebagai peguam negara, kemudian Apandi Ali ambil alih. Dalam masa yang singkat peralihan daripada Gani Patail kepada Apandi Ali, Gani Patail dah nak tangkap Najib. Dah ada surat dakwaan, surat pertuduhan nak hadapkan ke mahkamah. Dalam sekelip mata, dalam masa yang singkat, apabila Apandi Ali masuk, Apandi Ali pula kata Najib tidak ada sebarang kesalahan yang dilakukan berkait dengan SRC dan 1MDB. Jadi apakah siasatan yang dilakukan oleh Apandi Ali dalam masa yang singkat itu yang bertentangan dengan pendapat Gani Patail yang terus melepaskan Najib daripada sebarang tuduhan? Di manakah hasil siasatan itu? Atau adakah siasatan benar-benar dilakukan, atau ini semua propaganda? Ya, kita tahu masa sidang media Apandi tampil 2 dokumen. Dokumen carta aliran wang. Sebenarnya itu membuktikan Najib bersalah, dan aliran-aliran tersebut akhirnya sudah dibuktikan sahih, menjurus kepada sabitan bersalah Najib. Jadi sekarang balik pada soalan, di manakah siasatan Apandi Ali? Atau adakah siasatan dibuat? Ataupun adakah Apandi Ali bersubahat dengan Najib? Benda ni perlu disiasat sekarang. Sudah 7 tahun saudara-saudari, dan kita tidak ada sebarang maklumat sehingga hari ini bagaimana Apandi tiba-tiba boleh membuat satu keputusan yang bertentangan dengan Gani Patail. Dan pada masa Gani Patail dipecat, kita diberitahu ianya kerana Gani Patail terlibat dengan satu konspirasi bersama beberapa Tan Sri untuk aibkan Najib. Jadi di manakah bukti konspirasi tersebut? Benda ni bukannya diberitahu secara berfakta. Benda ni adalah cerita yang diwar-warkan oleh sel-sel media Najib. Secara rasmi tidak ada sebarang penjelasan diberikan kepada rakyat mengapa Gani Patail dipecat. Tidak ada sebarang bukti yang ditampilkan oleh kerajaan yang menunjukkan bahawa kertas dakwaan ataupun kertas pertuduhan yang disediakan oleh Gani Patail adalah palsu seperti yang didakwa oleh sel-sel media Najib. Jadi sekarang secara rasmi, di manakah buktinya? Di manakah hasil siasatan dia? Atau adakah Najib ingin kita percaya bahawa siapa-siapa yang cuba menjalankan tugas dia untuk menyiasat Najib ataupun mendakwa Najib akan dituduh melakukan konspirasi dan kemudiannya dipecat. Jadi itulah tanggapan rakyat sekarang. Sebab Gani Patail melakukan tugas dia. Seharusnya Najib telah bercuti untuk membenarkan siasatan. Ini tidak. Najib berkata Gani Patail terlibat dalam konspirasi, kemudian pecat dia. Mana bukti dia? Mana bukti konspirasi itu? Mengapa pihak-pihak yang berkaitan sekarang di dalam SPRM dan sebagainya tidak melakukan siasatan? Itu perlu disiasat sekarang kerana rakyat makin tidak yakin dengan ketelusan pihak-pihak berkaitan, sehingga mereka sudah tidak yakin dengan sistem keadilan di negara ini, ya. Khususnya apabila kita ada ketua SPRM yang terpalit kononnya dengan satu jenayah, kemudian dia tidak ingin bercuti, kemudian dia pula membuat press conference dan membersihkan nama dia sendiri.
Dan cara dia buat siasatan kepada Suruhanjaya Commission yang melakukan siasatan terhadap dia terlalu mencurigakan kerana ianya satu bentuk tekanan kepada pihak yang menyiasat dia. Dan bagaimana kita nak harapkan SPRM melakukan siasatan terhadap ketua dia sendiri, sedangkan ketua dia tidak ingin bercuti. Kemudian Perdana Menteri dilihat seolah-olah menyebelahi ketua SPRM. Jadi rakyat sudah tidak yakin. Jadi mulakan siasatan terhadap Apandi Ali kerana terlalu banyak petunjuk yang menunjukkan berlaku subahat di antara Najib dengan Apandi Ali dalam percubaan Najib untuk melepaskan diri dia. Ya. Kalau tidak berubah kerajaan, sampai hari ini Najib akan memperdaya semua bahawa dia tidak melakukan kesalahan. Ya. Dia timbulkan isu Hakim Nazlan. Okeylah, Hakim Nazlan itu, isu tu kita biarkan mahkamah yang tentukan. Saya pun dah penat bercerita. Tetapi jangan lupa, salah satu perkara yang telah dinyatakan oleh Hakim Nazlan adalah bahawa cerita kononnya 2.6 bilion diterima oleh Najib adalah cerita dongeng. Jadi benda ni sebenarnya sudah diulangi oleh panel 3 hakim Mahkamah Rayuan. Jadi kita tak payah cerita Hakim Nazlan lagi. Memang mereka selidik balik dan memang mereka setuju. Ini cerita dongeng. Malah kita tak payah dengar hakim. Najib dah mengaku ianya cerita dongeng. Ya, sebelum PRU kita diberitahu bahawa ini sah derma Raja Arab Saudi, ini sumber-sumber dia diketahui. Azam Baki pun kononnya dia pergi ke Arab Saudi, dia dah sahkan ini memang dari Raja Arab Saudi. Tetapi lepas BN kalah dalam temu ramah Al Jazeera, Najib mengaku dia sebenarnya hanya menganggap itu derma Raja Arab Saudi dan dia tidak 100% pasti sumber dana tersebut. Maknanya itu adalah pengakuan Najib. Cerita sebelum PRU 15 kononnya itu sah derma Raja Arab Saudi. Cerita Azam Baki sah dongeng. Jadi di manakah siasatan-siasatan lanjutan? Apabila Apandi Ali buat press conference dan kata Najib tidak bersalah, di manakah siasatan Apandi Ali sendiri dalam masa singkat selepas ambil alih dari Gani Patail? Dia boleh bersihkan Najib, sedangkan sehingga hari ini kes 1MDB dan SRC yang begitu rumit masih belum habis disiasat sepenuhnya. Sungguh hebat siasatan Apandi Ali. Mana hasil siasatan? Jadi, mengapa tidak ada sesiapa menyiasat Apandi Ali? Dia selepas BN kalah, dia duduk diam. Hanya bila langkah Sheraton berlaku, lepas BN dah masuk satu kaki dalam kerajaan, tiba-tiba berani bising balik. Where is the will of the local authorities to do what is right and to initiate investigations against Apandi Ali? Itulah persoalannya. Dan saya dah beritahu, saya tidak ingin mengambil soalan-soalan di dalam live-live saya, tetapi saya akan mengumpulkan soalan-soalan ni dan membuat live khas untuk menjelaskan perkara-perkara yang dibangkitkan. Jadi sekali-sekala saya akan buat live khas hanya sesi soal-jawab. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.